Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menyertai webinar kita pada hari ini, hari Ahad, 24 Oktober 2021. Selamat datang kepada semua. Hari ini merupakan siri webinar Hub Air Malaysia yang ke-9 bersempena dengan Hari Alam Sekitar. Saya Jannah Tajuddin, moderator anda pada hari ini, dan bersama saya pada hari ini ialah Encik Muhammad Amirul Syafiq bin Khairuddin yang memegang jawatan sebagai Pegawai Alam Sekitar dari Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor. Jadi sedikit makluman mengenai beliau. Beliau merupakan Ketua Unit Komunikasi dan Sebaran Maklumat, Pengawasan dan Stor Teknikal Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor. Mula bertugas di unit ini sejak Jun tahun 2020, merupakan pelajar sarjana muda Universiti Malaysia Sabah dalam bidang kimia industri. Jadi secara amnya tugas unit pengawasan adalah memantau kualiti air sungai, udara, air, tanah dan marin khususnya di negeri Johor melalui program pengawasan kualiti alam sekitar ataupun EQMP. Jadi pada hari ini beliau akan menyampaikan pembentangan yang bertajuk meningkatkan kualiti air, tanggungjawab kita bersama. Sudah tentunya topik ini sangat penting dan amat bersesuaian untuk dibincangkan bersama semua peringkat masyarakat. Apatah lagi dengan pelbagai pencemaran air yang semakin berleluasa pada hari ini, perlu ada kesedaran di kalangan kita semua tentang tanggungjawab yang kita boleh ambil bersama dan peranan Jabatan Alam Sekitar sendiri. Jadi sebelum kita mulakan, saya ingin maklumkan sepanjang sesi webinar ini, kalau ada antara penonton yang menonton ingin bertanyakan soalan, kita akan ada sesi soal jawab selepas pembentangan dan boleh juga untuk menyampaikan soalan itu di ruangan komen FB Live ni. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput Encik Amirul Syafiq untuk menyampaikan pembentangan beliau. Okey, silakan Encik Amirul. Alhamdulillah, terima kasih ya Puan Nur Jannah. Saya terlebih dahulu ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak GCRF, pihak IPASA dan UTM kerana sudi untuk menjemput Jabatan Alam Sekitar untuk bersama-sama berkongsi dalam Hub Air Malaysia webinar, siri yang ke-9. So, tajuk webinar pada hari ini yang akan saya bentangkan adalah meningkatkan kualiti air, tanggungjawab kita bersama. Dan juga bersempena dengan Hari Alam Sekitar Negara yang disambut pada setiap tahun pada 21 Oktober dengan tema Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama. Jadi pada pagi ini saya akan menceritakan serba sedikit berkaitan dengan peranan Jabatan Alam Sekitar khususnya dalam menyumbang ataupun menjaga kualiti air kerana seperti yang kita sedia maklum, air adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Air merupakan sumber minuman kita dan kalau kita nak mandi ke kebersihan, air adalah sangat penting. Jadi tanpa membuang masa, saya akan teruskan. Jadi ini adalah sedikit isi kandungan berkaitan dengan webinar pada hari ini lah. Saya akan menceritakan serba sedikit berkaitan latar belakang Jabatan Alam Sekitar dan juga berkaitan dengan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Kemudian seterusnya saya akan menceritakan berkaitan dengan program pengawasan Jabatan Alam Sekitar, kemudian tindakan Jabatan Alam Sekitar dalam kelestarian kualiti air, dan juga yang terakhir insya-Allah adalah berkaitan dengan cabaran yang dihadapi oleh Jabatan Alam Sekitar khususnya dalam mengelakkan pencemaran dan cuba meningkatkan kualiti air itu sendiri. Okay. So, sedikit berkaitan latar belakang Jabatan Alam Sekitar. Okay. So, setiap organisasi pasti mempunyai visi dan misi yang tersendiri. Jadi, begitu juga dengan Jabatan Alam Sekitar. Okay, untuk makluman semua, Jabatan Alam Sekitar merupakan satu jabatan di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Jadi, bagi visi Jabatan Alam Sekitar adalah
pemeliharaan alam sekitar untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian, misi Jabatan Alam Sekitar ialah memastikan pembangunan lestari di dalam proses pembangunan negara. Jadi, visi ini, visi jabatan untuk memastikan alam sekitar kita terpelihara. Dalam masa yang sama, kesejahteraan rakyat juga terjaga. Kita tak nak isu-isu pencemaran ataupun isu-isu alam sekitar ini menyebabkan kesejahteraan rakyat menurunlah kualiti hidup rakyat menurun. Contohnya kalau berlaku pencemaran di sungai, bekalan air akan terganggu. Jadi itu sebenarnya menyusahkan rakyat itu sendirilah. Jadi visi kita insyaAllah pemulihan alam sekitar untuk kesejahteraan rakyat, dan kita berharap rakyat juga bersama-sama dengan Jabatan Alam Sekitar untuk bersama-sama kita menjaga alam sekitar. Kemudian misi dia adalah memastikan pembangunan lestari. Ini bermaksud bahawa kita tidak menghalang pembangunan, tetapi pembangunan itu tidak seharusnya menyebabkan alam sekitar kita terjejas. Jadi hubungan antara alam sekitar dan manusia itu mesti seimbang lah. Dan proses pembangunan negara tidak terganggu. Fungsi Jabatan Alam Sekitar ialah mentadbir dan menguatkuasakan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan juga bahagian 4 Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984. Jadi, Jabatan Alam Sekitar mentadbir Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, dan di dalam akta ini terdapat seksyen-seksyen, terdapat peraturan-peraturan, terdapat perintah-perintah dan kaedah-kaedah yang mana ditadbir oleh Jabatan Alam Sekitar melalui pegawai-pegawai kita lah, yang mana Jabatan Alam Sekitar mempunyai Jabatan Alam Sekitar ada di seluruh negeri di setiap Malaysia lah, dan juga ada cawangan-cawangan. Baik. Menyebut tentang Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, untuk makluman semua, terdapat lebih kurang 51 seksyen di dalam akta ini, dan terdapat 19 peraturan, terdapat 14 perintah dan juga 2 kaedah di dalam akta ini sebenarnya. Jadi, bagi sesiapa mungkin yang pernah buka atau merujuk Akta Kualiti Alam Sekeliling ni, mungkin sedikit sebanyak tahulah apa yang ada di dalamnya. Jadi, ianya telah diwartakan pada 14 Mac 1974 dan mula dikuatkuasakan pada 15 April 1975. Jadi, seksyen-seksyen di dalam akta ini menyentuh tentang berkaitan dengan pencemaran, kemudian peraturan-peraturan ini adalah digubal berdasarkan daripada seksyen 21. Baik. So, untuk lebih untuk webinar kali ini, so kita khususkan berkaitan dengan kualiti air. Jadi, hari ini kita menyentuh 2 seksyen ni lah, yang mana khusus bagi pencemaran di perairan daratan. So, di dalam Akta Kualiti Alam Sekeliling, di bawah seksyen 25/1, melainkan jika dilesen, tiada seseorang boleh mengeluar, melepas atau meletakkan apa-apa benda berbahaya kepada alam sekeliling, pencemar atau buangan ke dalam mana-mana perairan daratan dengan melanggar syarat-syarat yang boleh diterima yang ditentukan di bawah seksyen 21. Jadi, jika ada kesalahan yang dilakukan dan didakwa di bawah seksyen ini, so orang yang bersalah tersebut boleh didenda tidak lebih RM RM100,000 atau penjara
tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Ya. So, contohnya jika berlaku sesuatu kesalahan contohnya ada pihak mungkin uh, melepaskan efluen yang tidak terawat ke dalam sungai ataupun longkang awam. So, dia boleh diambil tindakan di bawah Seksyen 25/1 ini. Jadi, kemudian ada satu lagi seksyen, iaitu Seksyen 34B, iaitu ini khusus bagi buangan terjadual, ya. Larangan terhadap penempatan, peletakan dan buangan terjadual, ya. Okay. Bagi mereka yang didakwa di bawah Seksyen 34B ini, akan dikenakan penjara tidak melebihi 5 tahun dan denda tidak lebih daripada RM500,000. Ya. So, bila disebut tentang pendakwaan di sini, maknanya di pihak Jabatan Alam Sekitar, kita akan menyediakan kertas pendakwaan lah. Kertas pendakwaan, kita akan kumpulkan bukti-bukti, kemudian kita akan bawa ke mahkamah. Ya. So, kalau disabitkan bersalah, hakim yang akan menentukan sebenarnya berapa jumlah denda ataupun penjara lah buat yang pesalah ni. Jadi, dua seksyen ni khusus bagi pencemaran di perairan daratan. Ya. Contoh macam kes Sungai Kingking, kita ambil tindakan di bawah Seksyen 34B. Baik. Tadi sebelum ni adalah berkaitan dengan seksyen. Jadi seperti di bawah Seksyen 25, yang saya sebut awal tadi tu, ditentukan oleh Seksyen 21. Seksyen 21 ini adalah kaitan dengan kuasa menteri. Ya, menteri dia akan buat satu peraturan lah, mengubahlah peraturan bersama Majlis Kualiti Alam Sekeliling kita, untuk dibawa ke parlimen, untuk dibahas apa semua tu. So, di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling, ada lebih kurang 7 peraturan. Ya, 7 peraturan khusus buat punca pencemaran lah. Khusus buat punca pencemaran yang point source, punca tetap. Ya. So, peraturan yang pertama adalah peraturan kualiti alam sekeliling. Premis yang ditetapkan minyak kelapa sawit mentah 1977. Ya. So, bila disebut minyak kelapa sawit mentah ni, kita boleh katakan khusus kepada kilang-kilang ataupun industri yang memproses minyak sawit mentah. So, kilang kelapa sawit lah, KKS, kalau disebut di dalam jabatan kita. So, kemudian peraturan kualiti alam sekeliling, premis yang ditetapkan iaitu Getah Asli Mentah 1978. Jadi, ini khusus buat kilang ataupun industri yang memproses getah asli mentah. Jadi, kilang kelapa sawit ini dan juga getah asli ini adalah merupakan premis yang ditetapkan. Ya, yang mana kalau di dalam jabatan kita sebut sebagai PYDT, premis yang ditetapkan, yang mana kilang-kilang ini perlu mendapatkan lesen, ya, untuk beroperasi lah. Mana di dalam lesen yang kita akan keluarkan, kita akan letakkan syarat-syarat yang mana perlu dipatuhi oleh kilang-kilang ini. Ya. Dan jika mereka melanggar syarat-syarat lesen yang telah ditetapkan oleh jabatan, mereka boleh diambil tindakan di bawah Seksyen 16, ya, kerana melanggar syarat-syarat lesen. Okay. Kemudian seterusnya, kita ada peraturan kualiti alam sekeliling Efluen Perindustrian 2009. Ya. So, ini takluklah kepada industri-industri, ya, dan bukan semua industri pun tertakluklah di bawah peraturan Efluen Perindustrian ni, kerana di dalam peraturan-peraturan ni ada satu jadual yang mana contohnya macam Lombong tak tertakluklah di bawah Efluen Perindustrian. Ya. So, kemudian ada peraturan kualiti alam sekeliling Kumbahan 2009. Ya. Ini untuk
untuk loji rawatan kumbahan lah, ya. Loji rawatan kumbahan. Okay. Kemudian ada peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling, kawalan pencemaran dari stesen pemindahan, sisa pepejal dan tapak pengurusan 2009. Ini khusus buat landfill, ya, licit-licit dari landfill, ya, mereka kena treat dulu, barulah boleh dilepaskan ke longkang-longkang atau sungai lah. Okey, so ini tertakluk di bawah akta kita. So kemudian ada perintah kualiti alam sekeliling, aktiviti yang ditetapkan penilaian kepada penilaian kesan kepada alam sekeliling 2015. Yang ini kalau sedia maklum adalah EIA lah, Environmental Impact Assessment. So mana-mana projek yang tertakluk, ya, yang mana kena buat EIA, ini kita dalam projek itu adalah syarat-syaratnya yang kita tetapkan, yang mana pihak pemaju perlu patuhlah. Kemudian kita ada peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling buangan terjadual 2005, ya, yang mana buangan terjadual mana pihak industri ataupun pihak pemaju perlu, ya, melupuskan buangan terjadual melalui kaedah dan guideline yang telah ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Jadi ini adalah antara 7 peraturan yang berkaitan dengan bagaimana, ya, untuk mengawal pencemaran di perairan daratan ataupun sungai. Sebenarnya ada lagi peraturan-peraturan lain, ya, untuk udara ada peraturan lain, ya. Kemudian ada juga berkaitan dengan kawalan bahan, ada peraturan lain lah. Sebenarnya ada, macam saya sebut tadi, ada 19 peraturan lah di dalam Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Jadi kalau kita tengok kepada peraturan-peraturan ini, ianya khusus untuk punca-punca pencemaran yang tetap lah, ya, seperti kilang kelapa sawit, kilang getah, industri kumbahan, licit, landfill, ya. Memang yang punca tetap lah, bukan yang non-point source. Okey, seterusnya. So, Jabatan Alam Sekitar sentiasa membuat penguatkuasaan dan juga pemantauan, ya, bagi industri yang tertakluk di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Ya. Kaedahnya kita selalu membuat operasi berkala, operasi rentas negeri dan juga operasi rentas sempadan. Ya. Yang mana jabatan sentiasa bekerjasama dengan agensi-agensi yang lain, ya, dalam membuat penguatkuasaan. Ya. Mungkin ada yang tak tertakluk di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling, kita akan bekerjasama lah dengan agensi yang mungkin berada dalam bidang tugas mereka, ya. Yang mana Jabatan Alam Sekitar memang terbuka lah untuk operasi bersepadu begini, ya. Yang mana setiap industri yang tertakluk di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 adalah dibenarkan untuk melepaskan efluen ke perairan daratan sungai berdasarkan piawaian yang ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar, ya. Yang mana di dalam peraturan-peraturan JAS, ya. Contohnya standard A di atas muka sauk LRA lah, standard B di bawah. So kita akan kita akan buat penguasaan melalui standard itulah, yang mana bila pegawai kita pergi ke industri ataupun kilang, ya, kita akan mengambil sampel, kemudian akan dihantar ke Jabatan Kimia Malaysia untuk analisis, ya. Dan jika berada di bawah standard, ada tindakan akan diambil lah. Tapi jika melebihi standard, kertas siasatan akan dibuka, kertas pendakwaan akan dibuka, ya, dan tindakan lanjut akan diambil terhadap premis tersebut lah. Tetapi persoalannya di sini, adakah sungai kita mampu menerima bahan pencemar yang dari dulu sehingga sekarang dilepaskan ke sungai, tapi dalam masa yang sama kita nak kekalkan kualiti sungai tu.
baiklah, mana contoh sungai tersebut berada dalam kelas 2, ya. Tetapi ada banyak punca-punca pencemar dekat atas tu. Yang punca pencemar tetap ataupun tidak tetap, ya, banyaklah. Setiap tahun pembangunan ada. So, sungai kita mampu ke tampung beban pencemaran tersebut. So, itu persoalan yang saya akan tinggalkanlah untuk semua. So, sekarang saya akan bercerita berkaitan dengan program pengawasan jabatan alam sekitar. Ya. So, program pengawasan kualiti air sungai kebangsaan ini, ya. So, sebenarnya jabatan alam sekitar memantau udara, air tanah, marin juga. Tapi untuk yang webinar kali ini, saya fokuskan kepada kualiti air lah, sungai, ya, kualiti air sungai. So, objektif program pengawasan ini adalah untuk menentukan status terkini kualiti air sungai dan untuk membantu mengesan punca-punca pencemaran. Ya. So, bagi pengukuran kualiti air, terdapat dua stesen di bawah jabatan kita, iaitu stesen manual dan juga stesen automatik. Okay. So, stesen manual ni adalah poin-poin ya, yang ataupun kita dah tetapkan lah poin-poin yang kita dah tetapkan untuk pesampaian secara manual lah, yang mana akan ambil sampel air sungai tu kemudian hantar ke lab untuk analisis. Okay, untuk yang stesen automatik ni kita ada contohnya seperti gambar tersebut, gambar ni, ya. So ini adalah contoh stesen automatik kita lah, yang mana akan memberikan kita bacaan kualiti air setiap setengah jam. Maknanya pegawai jabatan, contoh macam saya yang menjaga unit pengawasan, saya akan buka satu portal lah, yang mana pegawai jabatan alam sekitar boleh buka, cek dalam portal lah maklumat terkini ataupun status terkini bacaan kualiti air, yang mana bacaan ni akan dihantar setiap setengah jam. So, bagi penentuan status kualiti air, ya, kita akan merujuk kepada dengan standard kita lah, standard kualiti air kebangsaan ataupun National Water Quality Standard, NWQS. Kemudian pengiraannya juga ada menggunakan indeks kualiti air, IKA, ataupun Water Quality Index, WQI. Baik. So, di sini adalah maklumat berkaitan dengan pemantauan dan pengawasan jabatan alam sekitar lah bagi sungai di seluruh Malaysia untuk tahun 2020. Ya. So, di Malaysia ni sebenarnya ada banyak sungai. Even di Johor sendiri pun ada lebih kurang 399 sungai, tetapi bukan semualah yang dipantau di bawah jabatan. So, di bawah jabatan alam sekitar, kita memantau sebanyak 672 sungai di seluruh Malaysia. Ya, kemudian ada lebih kurang 1,352 stesen pengawasan, termasuk yang automatik dan juga manual. Kemudian lebih kurang sebanyak 8,118 sampel air yang diambil lah. So, kalau dilihat di sebelah kanan slide, okay. So, ini adalah maklumat laporan kualiti alam sekeliling bagi tahun 2020 yang latest punya. So, daripada 672 sungai yang dipantau, ya, lebih kurang 443 buah sungai dikategorikan sebagai bersih, lebih kurang 66%. Kemudian 195 buah sungai sederhana tercemar, lebih kurang 29%. Dan ada lebih kurang 34 sungai dikategorikan sebagai tercemar, iaitu sebanyak 5%. Jadi kalau dilihat kepada graf, ya, kita boleh lihat pembandingan antara tahun 2019 dan juga 2020, ya, terdapat peningkatan sungai yang berada dalam kategori bersih sebanyak 5%, ya, mana pada tahun 2019 sebanyak 61%, kemudian naik 5% kepada 66%. Ini mungkin juga disebabkan pada tahun lepas kita berada dalam PKP, ya, mungkin menyumbang jugalah kepada peningkatan sungai bersih di Malaysia.
So saya akan khususkan kepada program pengawasan kualiti air sungai di negeri Johor. Ya. So di negeri Johor sendiri terdapat lebih kurang 227 stesen manual dan ada 4 stesen pengawasan automatik. Jadi jumlah sungai yang dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar adalah sebanyak 126 buah sungai di negeri Johor yang berada dalam 23 lembangan sungai. So macam saya sebut tadi, kita memang di Johor sendiri ada lebih kurang 399 batang sungai. Tapi kita cuma pantau lebih kurang 126 sungai sahaja kerana tujuan dia biasanya yang dipantau ni adalah atasnya sebelum kita pantau contoh macam untuk tujuan bekalan air lah, ada LRA kan, so kita akan pantau lah kualiti air sungai tersebut dan juga berdasarkan kepada industri kan, so kita pantau juga sungai-sungai yang berada di kawasan industri. So tak semua sungai dipantau lah. So slide ini adalah summary lah ataupun kesimpulan perbandingan antara kualiti air sungai di negeri Johor bagi tahun 2019 dan juga 2020. Ya. So kalau kita lihat secara sekali imbas, kita akan nampaklah ada beberapa sungai yang sebelumnya berada dalam status separa tercemar telah naik status sebagai baiklah. Contohnya di sini sungai di ni lembangan lah, di bawah lembangan. So lembangan Endau sebelum ni 79, WKI ada 79, berada dalam kelas 2 separuh tercemar. Kemudian ada peningkatan WKI kepada 83, ya, 83, tapi masih berada dalam kelas 2 dan telah masuk dalam kategori sungai bersih. Kemudian contoh Sungai Jomeluang, Sungai Johor, ya, telah naiklah daripada separuh tercemar kepada bersih. Kemudian ada Sungai Palui juga daripada kelas separuh tercemar kepada bersih. Pontian Kecil dan juga Pulai juga daripada separuh tercemar telah naik ke kategori sungai bersih lah. Dan juga Sedili Besar daripada separuh tercemar kepada bersih. Dan kalau kita tengok, ada juga sungai-sungai yang masih berada dalam kelas yang sama lah. Kelas yang sama, status yang sama, tetapi WKI dia ada peningkatan sedikit. Mungkin juga masa tahun 2020, tempoh PKP, pandemik, so ada industri yang tidak beroperasi, so ada mungkin punca-punca pencemar yang banyak, mungkin bukanlah pencemar, yang aktiviti-aktiviti, contoh pembinaan semua tidak beroperasi semua, mungkin sebab itulah ada peningkatan sedikit lah dari segi WKI. So kalau tengok di sebelah kanan tu, itu adalah bagaimana kita mengklasifikasikanlah status kualiti air sungai tersebut. Dan ada cara pengkelasan dia lah. So seperti yang saya sebutkan tadi, di Johor ada lebih kurang 4 stesen automatik lah bagi penguasaan kualiti sungai. So kita ada satu di Sungai Skudai dan juga satu di Sungai Johor. So kalau kita tengok, ini adalah maklumat yang boleh didapati daripada laporan kualiti alam sekeliling kita lah tahun 2020 punya. Jadi kalau ada yang nak baca atau nak dapatkan, boleh pergi ke laman web kita lah untuk download dia punya soft copy. So ini adalah laporan lah ataupun maklumat bagi tahun 2020. Jadi kalau kita tengok Sungai Johor ni sangat penting lah sebab mostly kebanyakan daerah dapat air daripada Sungai Johor ni lah. Sungai Johor. So graf ni adalah berdasarkan kepada peratus pematuhan kepada kelas 2 ya. Peratus pematuhan kepada kelas 2
Jadi untuk Sungai Johor kalau tengok WKI dia adalah 90 lah, 90% dia pematuhan kepada kelas 2. Manakala bagi Sungai Skudai cuma 27% lah pematuhan kepada kelas 2. Kemudian kita ada 2 lagi stesen automatik iaitu di Sungai Muar, Johor dan juga di Sungai Segamat. So, peratus pematuhan bagi kelas 2 untuk Sungai Segamat adalah sebanyak 97%. Manakala untuk Sungai Muar, WKI-nya adalah 41% lah bagi pematuhan kepada kelas 2. Jadi biasanya kalau tengok trend dari sini, biasanya yang sungai di hulu, dia punya kualiti airnya lebih baiklah daripada sungai yang berada di hilir. Dan juga di sebelum stesen, selepas daripada stesen automatik kita ni, di bawah dia ada LRA lah, LRA. Jadi kita pantau secara automatik lah setiap setengah jam, kita akan pantau dan nak pastikan supaya tiada berlaku apa-apa isu pencemaran lah yang akan mengganggu tugas loji rawatan air lah untuk membekalkan air kepada rakyat lah. Kita memang kalau boleh nak elakkan berlaku henti tugas lah loji rawatan air. Baik, bagi penentuan status kualiti air sungai, berdasarkan kepada 6 parameter yang utama lah, iaitu oksigen terlarut, keperluan oksigen biokimia, keperluan oksigen kimia, ammoniacal nitrogen, pekerjaan terampai dan juga pH. Ini 6 parameter utama lah untuk penentuan kualiti air sungai, ataupun kita panggil indeks kualiti air. Jadi dapatan yang selalu kita dapat biasanya yang akan menyebabkan indeks kualiti air berkurang ataupun dia punya kualiti air itu berkurang tu biasanya disebabkan 3 parameter utama ni lah, iaitu BOD, ammonia, nitrogen dan juga SS lah, suspended solid. Jadi kebiasaannya BOD ni datang daripada pengolahan sisa kumbahan, pelepasan efluen daripada industri pengelangan dan berasaskan pertanian, yang biasanya efluen yang bersifat organik lah. Organik punya efluen lah selalu yang menyebabkan penurunan BOD lah. Kemudian ammoniacal nitrogen daripada aktiviti penternakan dan juga daripada sisa kumbahan domestik lah. Kemudian suspended solid biasanya berkaitan dengan pembukaan tanah, kerja-kerja tanah yang tidak teratur yang menyebabkan bila hujan dan kalau tak ada BMP di kawasan kerja tanah tersebut, biasanya bila hujan surface runoff akan masuk ke dalam longkang-longkang dan akan masuk ke dalam sungai. Itu yang menyebabkan air sungai kita menjadi keruh lah. Ini adalah kalau rujuk pada kita punya EQR 2020, ini dapatan dia lah, 3 parameter utama ni lah. Okay. Seterusnya berkaitan dengan tindakan Jabatan Sekitar lah, macam mana dalam memastikan kelestarian kualiti air. So ada tiga kaedah lah yang digunakan oleh jabatan. Yang pertamanya adalah melalui penguatkuasaan lah. Penguatkuasaan fokus kepada punca-punca yang tertakluk di bawah akta kita lah, yang saya sebutkan seperti tadi tu, di bawah peraturan tersebut yang menyebabkan pencemaran. Jadi ini adalah punca-punca tetap lah yang tertakluk di bawah akta kita. Kemudian yang keduanya melalui pengawasan kualiti air sungai, seperti yang saya sebutkan sebentar tadi lah, program pengawasan kita. Kemudian yang ketiga adalah melalui aktiviti kesedaran, yang mana aktiviti kesedaran dengan pihak industri, sekolah dan juga masyarakat. So di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling, Seksyen 3L,
memang jabatan kita perlu membuat aktiviti serani ataupun mendidik masyarakat berkaitan kepentingan menjaga alam sekitar. Jadi ini adalah 3 tindakan utamalah yang diambil oleh jabatan dalam memastikan kelestarian kualiti air sungai. So, antara tindakan kita buat pengurusan atas punca pencemaran. Kemudian kita juga ada buat rondaan selepas waktu pejabat, yang mana pegawai-pegawai kita akan pergi ke kawasan-kawasan industri, kawasan-kawasan industri, kita akan buat rondaan lah. Sebab memang ada industri yang beroperasi 24 jam. So, kita akan pergi check dekat dia punya pipe effluent yang masuk ke longkang tu. Kita akan check, pastikan semuanya okey. Kemudian cara yang ketiga adalah pemantauan melalui program penguasaan kualiti air, yang mana kita akan check dalam portal EQMP kita tu lah. Kita tengok bacaan kualiti air hari ni macam mana, ada isu ke kan. So kalau ada apa-apa isu, kita juga berhubung dengan agensi-agensi yang lain. Contohnya kalau di Johor dengan Bakash dan juga dengan pihak SAJ, kita selalu dengan JPS juga, dan kita selalu bertukar-tukar maklumat lah jika ada suatu isu yang berlaku. Kemudian melalui penguasaan adalah pemantauan melalui sistem OER dan juga ISTRIS, yang mana industri ataupun kilang-kilang yang tertakluk di bawah ATA kita perlu melaporkan maklumat-maklumatnya yang tertentu dalam sistem kita lah. Kemudian yang kelimanya dengan menggunakan drone, di mana Jabatan Sekitar telah dibekalkan dengan drone, yang mana mungkin ada setengah kawasan kita tak dapat akses melalui jalan kaki semua. Kita akan gunakan drone lah untuk terbang, kita akan pantau. Baik, ini adalah antara contoh-contoh aktiviti ataupun program yang telah kita laksanakan. Kalau di sebelah kiri tersebut, pegawai kita membuat pemeriksaan. Contohlah kalau berlaku pelanggaran atau pelepasan melebihi had yang telah ditetapkan oleh akta kita, kita akan buat penahanan operasi pelengkapan lah. Kita akan seal dia machinery premis tersebut lah. Kita akan minta dia buat pembaikan. Kemudian kita akan buka kertas siasatan juga lah dalam masa yang sama untuk buat pendakwaan. Kalau tengok tu pegawai kita, dia punya tempat takat pelepasan air tu dia sampai dalam longkang, so kita akan turun jugalah untuk ambil sampel dekat situ. Gambar tengah adalah rondaan malam yang dilakukan oleh pegawai kita. Kemudian sebelah kanan tu adalah aktiviti gotong royong yang telah dilaksanakan sebelum ni pada bulan Mac yang lepas, sempena Hari Air Sedunia, di bawah program Denai Sungai Kembasaan di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. So gambar tersebut adalah di Sungai Kim di Kampung Bukit Pelai. Kita terlibat sama untuk membuat pembersihan. Jadi persoalannya yang sebenarnya saya ada sebut sebelum ni, adakah sungai kita ni mampu untuk menerima bahan pencemar yang dari dulu hingga sekarang dilepaskan ke sungai di samping mengekalkan kualiti sungai yang baik. So ini untuk kita semua fikirkanlah. Sebab itulah tajuk dia meningkatkan kualiti air, tanggungjawab kita bersamalah, yang mana semua pihak perlu memainkan peranan bagi melestarikan kualiti air sungai itu. Sebab sungai ni merupakan sumber utama bagi air kita. Jadi kalau kita tengok di sinilah, sungai dan juga stream ataupun river di seluruh dunia sebenarnya adalah tercemar dengan teruk. Tetapi sebenarnya jika kita beri peluang, memang kata kita bagi peluang untuk mereka, bagi masa, mereka sebenarnya boleh menetralkan balik lah, membersihkan diri mereka balik. Tapi kita sebenarnya tak boleh overload dia, ataupun menghalang pengaliran dia. Contoh dia macam gambar ni,
sebelum kepada point source tersebut, DO adalah 8 ppm lah, tapi bila masuk pollution, DO dia semakin turun, tetapi bila dia adalah dia punya zone, decomposition, septic zone, recovery zone. So recovery zone tu EO semakin naik balik, so kemudian clean zone. So sungai tu sebenarnya boleh menetralkan diri dia balik lah. Tetapi isu dia tu lah, kita ada banyak sangat punca pencemaran lah, sama ada punca pencemaran yang point source ataupun non point source lah. Jadi di sinilah jabatan kita telah mula melihat kepada kajian TMDL lah, kajian TMDL, ya. Kita nak tahulah bagaimana sebenarnya sungai kita ni masih lagi menampung pencemaran ataupun tak kan. Dia umpama dia, analoginya, contohlah satu cawan air kan. Satu cawan air, contohlah bagi jawatan sekarang ada satu cawan air. Kemudian ada banyak kilang lah. So, kalau kita kata satu sudu kecil tu adalah standard kita, yang mana semua kilang patuh dengan standard tu dalam satu sudu kecil lah. Tapi semua, contohlah ada 10 sudu gula kan, semua masuk dalam cawan tu. Jadi memang mana air tu akan jadi sangat manis lah, macam tu lah kan. Tapi semua patuh. Itulah yang menjadi isu sedikit lah sekarang. Jadi TMDL ni adalah kajian berkaitan waste load allocation dan juga margin of safety lah. Yang mana daripada kajian ni kita boleh target lah kualiti sungai yang kita nak lah. Kualiti sungai yang kita nak, ataupun contoh dari kelas sungai tu kelas 3, kita nak naik balik kelas 2, so kita boleh tahulah kat mana yang perlu kita kurangkan lah pencemaran tersebut. Dan juga dalam mungkin kalau sungai itu kelas 2, macam mana kita nak preserve sungai itulah supaya tak jatuh kelas dia lagi. Okay. So bila kita bercakap pasal pencemaran, so ada beberapa punca lah, ya. Punca tetap dan juga punca tidak tetap. Jadi bagaimana punca yang tertakluk pada Akta Kualiti Alam Sekeliling boleh diambil tindakan lah oleh Jabatan Alam Sekitar, tetapi ada juga punca-punca yang lain lah, yang mana ini memerlukan peranan kita semualah, ya. Bukan saja agensi kerajaan, agensi swasta, termasuk masyarakat sendirilah, ya, bagi menyumbang, sama-sama menyumbang untuk pelestarian kualiti air sungai, ya. Jadi punca tetap ada perindustrian, ada peternakan, ada tapak pengurusan sampah. Kemudian ada punca tidak tetap seperti pembersihan tanah, overgrazing, ada pembinaan dan perumahan. Semua tu menyumbang kepada pemerosotan kualiti air sungai lah. Jadi kita semua kena ambil peranan, main peranan untuk sama-sama membantu Jabatan Alam Sekitar khususnya dalam mengurangkan pencemaran juga meningkatkan kualiti air sungai kita, insyaAllah. Okay, ini antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Jabatan Alam Sekitar lah. Okay. So biasanya antara cabaran dia adalah komunikasi dan koordinasi lah dalam penguatkuasaan antara agensi kerajaan, persekutuan dan juga negeri. Kemudian antara cabaran juga adalah dari segi dana dan infrastruktur kan. Kemudian bagaimana kalau kita contohlah kita dah buat kajian TMDL semua tu, kita dah tahu apa problem dia, tapi bagaimana nak solve tu lah. Pengalian effluent kan, sama ada kehiliran dia ke ataupun ke sungai yang lain ke. Okay, kemudian antara cabarannya adalah terdapat beberapa perbezaan standard lah yang digunakan oleh pelbagai agensi. Kemudian yang antara yang paling penting sebenarnya, ada punca-punca pencemaran yang tidak tertakluk di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling, ya. Kemudian ada juga
bagaimana cabaran jabatan alam sekitar untuk mengawal punca pencemaran daripada yang non-point source ataupun punca tidak tetap dan juga punca haram. Ini antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Jabatan Alam Sekitar lah, dan juga pegawai-pegawai Jabatan Alam Sekitar. Jadi saya berharap agar semua pihak dapat bersama-sama kita tak perlu menuding jari, kita sama-sama kita sama-sama cuba cari solution ataupun penyelesaian lah, bagaimana untuk kita meningkatkan kualiti air sungai kita dengan keadaan semasa ni kita berharap agar kita dapat preserve sungai yang dah berada dalam kelas baik, kita preserve, dan kalau ada yang berada dalam separa tercemar, kita cuba target untuk jadikan sebagai bersih lah. Bagi saya tiada apa yang mustahil, cuma semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing lah. Okay, baik. Setakat ini itu sahaja daripada saya. Saya memohon maaf jika ada tersilap kata atau salah bicara. Tujuan saya pada hari ini adalah sekadar berkongsi lah bidang tugas Jabatan Alam Sekitar, dan kita berharap kita semua dapat bersama-sama menyumbang ataupun menyokong pemeliharaan sungai, khususnya di negeri Johor lah khususnya, supaya untuk kelestarian anak cucu kita sendiri pada masa akan datang. Semoga perkongsian saya pada hari ini dapat memberi manfaat, dan apa yang baik datang daripada Allah, yang buruk tu juga datang daripada Allah, tetapi melalui kelemahan diri saya sendiri. Saya serahkan kepada Puan Moderator. InsyaAllah, terima kasih. Okey, terima kasih Encik Muhammad Amirul Syafiq dari Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor. Okey, kita beralih ke sesi soal jawab pula sekarang. Sebelum kita ke soalan yang diutarakan oleh penonton, saya nak tanya sendirilah, bagaimanakah caranya untuk orang awam melakukan aduan sekiranya mereka melihat terdapatnya aktiviti pencemaran yang berlaku? Sebab melalui pembacaan saya, pemberian insentif ni dapat membantu supaya masyarakat untuk membuat laporan. Jadi adakah terdapat insentif bagi orang awam jika membuat laporan mengenai ketidakpatuhan ini? Okey, silakan. Terima kasih Puan Moderator atas soalan tersebut. Okey. Kalau diikutkan sebenarnya di bawah akta kita memang ada satu section lah, satu section yang mana kita beri ganjaran lah kepada yang orang yang menyalurkan maklumat lah ataupun aduan ni ataupun whistleblower ni. Contohnya masa kes Sungai Tingking pada tahun 2019, memang kita ada tawarkan ganjaran lah kepada mereka yang dapat memberikan maklumat sampai tertangkapnya lah orang yang disyaki bersalah tu lah. So macam dia insentif ni sebenarnya adalah bergantung kepada situasi juga, bergantung kepada situasi ataupun keadaan lah, tetapi kita galakkan jika lah orang awam ada nampak berlakunya pencemaran, bolehlah disalurkan kepada Jabatan Alam Sekitar, yang mana di polisi Jabatan Alam Sekitar ni sekarang ni adalah no wrong door polisi, no wrong door polisi. Kita terima je apa-apa aduan, dan mana ada berkaitan dengan mungkin bidang tugas agensi yang lain, kita akan salurkan kepada mereka lah. Mana yang kita mengamalkan no wrong door polisi, mana semua aduan kita treat lah fairly, dan kita akan, kalau mana yang tertakluk bawah akta kita akan ambil tindakan, yang mana bukan tertakluk kita akan salurkanlah kepada agensi yang berkaitan. Dari segi insentif tu setakat ni belum ada lagi yang betul-betul yang proper punya lah. Itulah kalau ada. Minta maaf. Jadi aduan ni boleh di-emailkan lah kalau ada apa-apa orang awam melihat ada ketidakpatuhan, email ke ataupun telefon macam tu lah. Okay. So untuk aduan kita ada beberapa cara lah untuk Jabatan Alam Sekitar. Kita ada talian bebas tol, talian bebas tol
So nombor dia adalah 1-800-88-2727 yang mana beroperasi 24 jam sehari. Ya. Ni nombor ni maknanya call lah. Kalau dia tak nampak waktu malam je, boleh call lah. Ya, memang beroperasi 24 jam sehari. Kemudian melalui email juga boleh. Ya, melalui email juga boleh. aduan_k@doe.gov.my. Ya, kalau nak melalui email. Dan kita juga sebenarnya ada satu portal aduan, e-aduan. Portal e-aduan Jabatan Alam Sekitar. Boleh type e-aduan.doe.gov.my. Dan juga contohlah kalau di negeri Johor, kalau tahu nombor telefon jabatan kita, boleh call direct ke jabatan kita. Boleh maklumkan mana nanti telefon tersebut akan disambungkan kepada pegawai yang menjaga unit aduan lah. Okay. Itulah cara-caranya lah. Okey, terima kasih. Okey, kita teruskan dengan soalan daripada Hafizan Hassan. Okey, Assalamualaikum. Boleh saya tahu program alam sekitar yang boleh disertai oleh publik kalau Jabatan Alam Sekitar ada program yang boleh disertai? Jadi macam mana Encik Amirul? Okay, baik. Terima kasih atas soalan tersebut oleh Encik Hafizan. Baik, macam saya sebutkan sebentar tadi, kita memang antaranya aktiviti kesedaran lah yang dilaksanakan oleh jabatan. Okey, disebabkan pada tahun 2020 dan juga tahun ni lah 2021 ni, kita kan berhadapan dengan pandemik COVID-19 dan berada dalam fasa pemulihan semua tu. Jadi memang aktiviti kita buat terhad sajalah, terhad sebab kita pun tak nak jadi isu lah nanti kalau apa-apa berlaku kan semasa program tersebut. So antara program-program yang akan dirangka oleh Jabatan Alam Sekitar adalah, antara programnya adalah program Denai Sungai Kemasaan lah. Program Denai Sungai Kemasaan yang macam saya sebutkan tadi, kita ada buat pada masa bulan 3 hari itulah, bulan 3 hari itu sempena Hari Air Sedunia, yang mana kalau di negeri Johor dan juga kita ada 5 cawangan. So kita ada buat 6 tempat lah sebelum ni. Kalau yang Just Johor, kita buat di Sungai Skudai sebelum ni, dekat Taman Impian Emas. Kita buat gotong royong bersama-sama dengan penduduk setempat. Sebab masa tu kalau tak silap baru lepas banjir sebenarnya masa tu. So banyak sampah sebenarnya di tepi-tepi sungai tu, air naik. Jadi kita buat gotong royong dekat situ. Jadi biasanya kalau jabatan kita buat program kesedaran, kita akan buat hebahan lah. Hebahan. So kalau nak tahu program apa yang dilaksanakan, boleh like kita punya Facebook Jabatan Alam Sekitar yang official punya. So biasanya info-info akan diberi dekat situ lah. Dan sekarang ni, setakat ni memang kita banyak buat secara hybrid lah. Hybrid punya, online punya. Kemudian ada juga yang secara fizikal, tetapi penyertaan dia terhad je. Selalunya dengan pegawai jabatan sendiri dan juga orang awam yang memang kita dah target lah, contoh penduduk taman tu kan. So kita belum ada satu aktiviti yang besar lagi lah, senang kata, yang besar. InsyaAllah mungkin tahun hadapan 2022 kita akan buat program. So nanti kita akan buat hebahan lah, dan diharapkan masyarakat boleh menyokong program-program yang dianjurkan oleh Jabatan Sekitar dan juga agensi yang lain. Kalau ada agensi yang lain dan juga contoh pihak UTM buat program, so masyarakat kena sokong lah. Kena galakkan anak-anak semua, sebab saya terlibat dalam unit komunikasi juga. Antara isu yang saya nampak adalah isu kesukarelawanan lah. Susah kalau kita buat program kan. Tak ada orang nak sertai kan. Jadi itu antara isunya lah. Jadi kita haraplah semua orang dapat menyertai program-program yang dianjurkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Okey, untuk soalan seterusnya daripada Profesor Azmi Aris. Non-point source adalah salah satu punca pencemaran yang sangat kritikal. Walau bagaimanapun sungai di dalam kelas 2 air masih lagi kelihatan seperti teh susu. Apakah perancangan kerajaan khususnya Jabatan Alam Sekitar dalam menangani isu ini? Silakan. Terima kasih. Itu saya rasa orang yang bertanya ni pakar. Prof Azmi. Okay. Baik. Betul, non-point source tu memang
kita akui lah yang menyebabkan air sungai kita tu macam teh tarik kan, teh tarik. So dalam kita punya laporan kualiti air sekeliling pun memang SS ni pun memang antara punca ataupun parameter yang paling tinggi lah yang kita dapati daripada semua sungai yang kita pantau kan. So biasanya aktiviti ni berlaku disebabkan permukaan tanah lah, permukaan tanah. Kalau macam di Jabatan Alam Sekitar, biasanya aktiviti yang tertakluk di bawah EIA lah yang dipantau oleh jabatan kita, ya. Di mana pihak pemaju atau penggerak projek dia perlu mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam EIA dan juga mengamalkan best management practice. Best management practice untuk mengelakkan surface runoff lah, air ini masuk ke dalam sungai. Tetapi kalau contoh macam projek-projek yang mungkin pembangunan komersial residential yang tertakluk di bawah EIA, contohlah kalau kita jabatan kita dapat aduan daripada orang awam, kita akan salurkan kepada contohnya pihak berkuasa tempatan lah, untuk mereka mengambil tindakan terhadap pemaju ataupun penggerak projek tersebut. Jadi mungkin kita mungkin test bila sungai teh tarik ni dari segi estetik tu tak berapa cantik lah kan. Tapi saya pun setuju juga sebenarnya. Tapi dalam masa yang sama macam jabatan kita pun dalam masa yang kita bukan saja tengok dari segi estetik lah, tapi kita kadang-kadang ada juga air yang jernih, tapi mungkin dalam dia ada polutan atau pencemar yang organik yang kita tak nampak lah. Contohnya macam ammonium nitrogen lah kan, yang tak boleh nak detect gitu kan. So dari segi jabatan kita itulah melalui antaranya program kesedaran, kita nak bagi kesedaran kepada rakyat kan berkaitan penjagaan sungai semua tu. Itu antara usaha Jabatan Alam Sekitar lah, insyaAllah. Okey, soalan seterusnya berdasarkan daripada pengalaman Encik Mama Amirul Syafiq dari unit pengawasan, apakah tahap pematuhan bagi aktiviti-aktiviti ekonomi yang berlangsung, contohnya industri, pembangunan, pembinaan di sepanjang tepi sungai dalam penjagaan kualiti air, dan apakah halangan terbesar yang melibatkan ketidakpatuhan ni? Sebab saya rasa antara satu yang sukar untuk dipatuhi ialah buangan berjadual, schedule waste. Jadi macam mana, apa pendapat Encik Amirul? Okay, baik. Terima kasih atas soalan tersebut. Di Jabatan Alam Sekitar, contohnya melalui kita ada peraturan-peraturan itulah buangan terjadual, yang mana di Jabatan Alam Sekitar kita dah pun mewajibkan semua pengelola buangan terjadual untuk melaporkan kepada kita lah apa-apa buangan yang dihasilkan melalui sistem e-Swiss tersebut. Ya. Tetapi kita juga kena akui bahawa ada premis-premis yang haram lah, premis-premis yang haram ni. Dia isu dia bila premis-premis yang haram ni. Ya. Kadang-kadang buangan terjadual tu bukan datang dari negeri Johor sendiri. Dia datang daripada negeri lain, tapi dia hantar ke Johor. Itu antara cabaran yang Jabatan Alam Sekitar hadapi lah. Jadi jabatan kita ada memang ada tubuhkan unit khas lah. Unit khas, unit penjejakan lah kita panggil, unit penjejakan buangan terjadual. Jadi unit kita ni akan siasat lah. Ya. Sebab kita isu-isu yang sebelum ni, bila kita buat siasatan memang rupanya dia bukan datang dari negeri Johor, dia datang dari negeri lain. Jadi yang mana kita memang itulah, memang kita Jabatan kita selalu buat operasi bersepadu bersama agensi lain, bersama PBT lah, khususnya PBT, sebab ada premis-premis haram ni, bersama PBT semua kita buat, ambil tindakan semua tu lah. Tetapi setakat ni pandangan saya sendirilah. Okay. Bila dah start PKP ni balik, sebab saya kan selalu pantau, so macam ada nampak lah ada sedikit pengurangan kualiti.
Contoh macam udara pun particulate matter PM2.5 pun semakin naiklah sebab ada orang dah boleh rentas negeri semua kan. So daripada sungai pun ada nampak sedikit penurunan kualiti lah. Tapi mungkin bukan saja daripada industri lah, mungkin aktiviti-aktiviti lain kan, domestik ke, perumahan semua tu jugalah, komersial juga kan. Bila dah pembinaan dah boleh beroperasi, mungkin kita akan tambah-tambah musim hujan, mungkin air tertarik banyak sikit lah. Kan. Itu sajalah, lebih saya insyaAllah. Okay, tadi related to apa yang kita bincangkan tadi tu, nak tanya jugalah, kalau macam contohnya selain daripada compound, ada tak terdapat sabitan lain yang akan dikenakan, kerana mungkin keuntungan yang pemain-pemain industri ni mereka dapat berkali ganda dan tiada masalah untuk menyelesaikan selain daripada compound. Okay. So untuk makluman untuk tindakan dan pertahanan kita bila kita buat penguasaan ada beberapa. Pertamanya notis arahan. Okay. Notis arahan ni kita keluarkan di bawah seksyen 31 dan juga 37. Yeah. Contohlah kita buat penguasaan di industri. Kita tengok terdapat ketidakpatuhan. Okay. Kita akan keluarkan notis arahan kepada industri untuk membuat pembaikan. Dan saya akan bagi tempoh lah dalam masa 2 minggu macam tu untuk dia buat pembaikan. Okay. So dalam masa yang sama kita juga keluarkan compound kepada industri tersebut. Tengok bergantung kepada apa kesalahan yang dia buat lah. Kalau ada banyak kesalahan yang dia buat, contoh kita bukan compound contohlah dia punya effluent je, kita akan tengok dia punya sistem IETS dia berfungsi ataupun tak, performance monitoring dia. So kalau kita tengok ada yang dia buat tak betul, kita compound dia lah. Compound tu bergantung kepada pegawai yang akan melakukan compound tu lah. Tengok keseriusan kesalahan dia. Okay. Kemudian dalam masa yang sama kita juga buka kertas siasatan. Untuk buat pendakwaan kepada industri tersebut di mahkamah. So kemudian contohlah memang kesalahan dia serius, dia memang lepaskan effluent tidak terawat, kita akan buat penahanan operasi kelengkapan. Maknanya kita akan seal dia punya alat tu lah, alat machinery dia tu, kita tak akan benarkan dia buat operasi. Maknanya kita empat-empat ni jalan sekali. Notis arahan, compound, kertas siasatan dan juga penahanan operasi. So kalau memang mungkin isu-isu besar ke atau macam mana, memang kesalahan serius, ada perintah larangan lagi lah, perintah larangan semua tu. Tapi biasanya 4 yang saya sebut ni lah yang selalu pegawai kita yang buat penguasaan akan ambil tindakan lah kepada industri tersebut. Notis arahan, compound, penahanan operasi dan juga saya lupa. Kertas siasatan. Semua jalan sekali. Tapi mungkin untuk tindakan mahkamah tu dia ambil masa sikit lah sebab penyediaan IP tu memang ambil masa sikit lah. Itulah tindakan jabatan kita lah. Okey, jadi soalan terakhir kita sebelum kita tutup sesi webinar hari ini ialah dari Ifah Iftinan, bagaimana pula dengan pemantauan pencemaran udara? Adakah mempunyai stesen pemantauan terhadap udara lah saya rasa, seperti pemantauan kualiti air? Okey, macam saya sebutkan tadi, jabatan kita bukan saja memantau kualiti air tetapi udara, air tanah dan juga marine jugalah. So untuk udara memang ada juga, kita ada, kalau di Johor kita ada 8 stesen. Kita ada 8 stesen. So kalau semua nak tahu, contohlah bacaan IPU sekarang ni, boleh download kita punya satu apps nama dia My IPU. Boleh download dekat Play Store. Yang mana untuk bacaan IPU ni, bacaan ni adalah setiap 1 jam. So setiap 1 jam dia akan bagi reading lah. Setiap 1 jam akan bagi reading. So boleh download dekat My IPU. Boleh download apps My IPU. Ataupun contoh kalau buka di laman web, boleh buka APIMS. APIMS. APIMS, type je APIMS.
Nanti ada satu laman web tu, dia akan bagi bacaan IPU lah yang latest punya. Dia kita ada 8 stesen. Kalau video kita ada 8 stesen. Point moderator macam mute. Oops, okay. Okey, terima kasih Encik Muhammad Amirul Syafiq. Jadi dengan terjawabnya soalan tadi, maka berakhirlah sesi webinar kita pada hari ini. Bagi pihak GCRF, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Encik Muhammad Amirul Syafiq di atas pembentangan yang menarik dan syarat dengan informasi. Dan terima kasih juga kepada semua yang mendengar. Diharapkan webinar ini dapat memberi manfaat dan dapat memberi idea bagaimana kita dapat menyumbang meningkatkan kualiti air. Jadi terima kasih banyak-banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.